Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kitab kita Mukasyafatul Qulub, dan kita sampai pada tajuk keduniaan dan juga kecelaannya. Ayat-ayat yang menjelaskan kecelaan dunia dan sebagainya amat banyak. Banyak ayat Al-Quran yang mencela keduniaan, memalingkan manusia daripadanya dan mengajak mereka kepada urusan akhirat. Bahkan itulah tujuan para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak diutuskan melainkan untuk mengajak manusia kepada akhirat. Tidak perlu membuktikan dengan makna ayat-ayat Al-Quran yang jelas, melainkan cukup kami ketengahkan, kata pengarang kitab ini, hadis-hadis yang berkenaan dengan kepentingan akhirat dan juga kecelaan dunia. Baik, diriwayatkan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, dia menyebutnya anak daripada kerosakan dan kefanaan. Sementara itu Daud Ibn Hilal berkata bahawa telah tertulis di dalam mushaf Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika mana Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke bumi ini, maka dikatakan bahawa duduk di atas muka dunia ini adalah menjadikan satu tempat yang fana, binasa. Dan di atas muka bumi ini tempat yang banyak melakukan kerosakan. Maka di dalam mushaf Nabi Ibrahim AS, sebagaimana yang dikatakan oleh Daud Ibn Hilal, ada mengatakan, wahai dunia, betapa hinanya engkau bagi orang yang benar-benar, yang bagi orang-orang benar yang engkau berpura-pura dan berhias untuk mereka. Wahai dunia, betapa hinanya engkau. Hinanya engkau, wahai dunia, di hadapan orang yang benar. Orang yang benar dengan Allah, dengan cara kamu berpura-pura dan berhias-hias untuk mereka. Aku menumbuhkan dalam hati mereka, yakni Allah menumbuhkan dalam hati mereka itu kebencian dan penentangan kepadamu, yakni kepada dunia. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia tidak suka kepada dunia. Dan aku tidak menciptakan makhluk yang lebih hina bagiku daripada engkau, kata Allah. Tidak aku menciptakan makhluk yang lebih hina daripada dunia. Seluruh perkara mengenaimu adalah remeh dan kembali kepada kefanaan, yakni kebinasaan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ini remeh, yakni tidak penting. Yang penting adalah perkara yang berkaitan dengan akhirat, dan semuanya membawa kepada kefanaan, yakni kebinasaan. Kita mengumpul harta banyak, harta pun binasa. Ataupun kita binasa sebelum harta binasa. Begitulah apa-apa yang berkaitan dengan dunia, yang mana dunia itu melalaikan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari penciptaan dunia, aku, kata Allah Ta'ala, menetapkan bagimu agar jangan menetap pada seseorang, dan ia pun tidak menetap padamu jika pemilikmu bakhil dan rakus kepadamu. Maknanya Allah Ta'ala tetap dah menetapkan supaya jangan kita tetapkan dunia dalam hati, kecuali orang-orang yang bakhil, orang-orang yang rakus. Maka orang-orang yang bakhil dan rakus itu diletakkan dunia dalam hati. Tetapi bagi orang yang dipilih oleh Allah, tidak menetapkan dunia itu di dalam hati. Berbahagialah orang-orang yang benar, yang hati mereka itu menampakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan batin mereka itu menampakkan kebenaran dan juga kelurusan. Ini orang-orang yang benar dengan Allah. Maka orang yang benar dengan Allah ini adalah orang yang bahagia.
Bahagia ni orang yang duduk dengan Allah yang Maha Kaya. Maka dikatakan bahawa apa yang dilakukan orang yang benar ini adalah menunjukkan bahawa dia mencari keredaan Allah dan batinnya duduk dalam kebenaran, sentiasa duduk di atas jalan yang lurus. Berbahagialah mereka kerana tiada balasan bagi mereka di sisiku ketika mereka kembali kepadaku daripada kubur mereka, melainkan cahaya yang berjalan di hadapan mereka. Orang yang benar dengan Allah, berbahagialah dia. Di antara balasan Allah, apabila dia bangkit daripada kubur mereka, mereka mendapati cahaya berada di hadapannya. Maka para malaikat pun mengelilinginya hingga mereka sampai kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang didambakan, yang diinginkan. Maka ini orang-orang yang benar dengan Allah. Bagaimana orang yang benar dengan Allah? Mereka adalah orang yang tidak tertipu daya dengan dunia. Mereka adalah orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu ataupun keduniaan itu tergantung antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi tadi, keduniaan itu tergantung. Sejak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya, dia tidak memandangnya, yakni Allah tidak memandang pada dunia. Pada hari kiamat ia berkata, Tuhanku, apakah engkau menjadikan aku untuk menghina para walimu hari ini? Kata dunia. Ya Allah, adakah engkau menjadikan aku, kata dunia, untuk menjadi penghinaan terhadap kekasih-kekasihmu? Maka Allah Ta'ala menjawab, diamlah kamu. Hai sesuatu yang tidak bernilai, aku tidak meredaimu untuk mereka di dunia. Dan Allah Ta'ala tidak redha dunia. Dan Allah Ta'ala tak menjadikan orang yang benar ini duduk bersama dengan dunia. Maka Allah tidak meredaimu untuk mereka. Untuk ahli orang yang benar tadi, Allah tidak redha kamu bersama dengan mereka. Lalu apakah aku akan meredaimu pula di atas muka dunia dah tak redha? Adakah aku, kata Allah, meredaimu pula pada hari ini, yakni di negeri akhirat? Jadi sebenarnya kalau kita tidak memiliki sesuatu daripada dunia, mungkin kita tak mempunyai harta yang banyak, mungkin kita tidak mempunyai kenderaan yang hebat, rumah yang besar, sesuatu yang diingini daripada dunia, walaupun kita tidak dapat benda itu pun tidak mengapa. Yang paling penting kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada kisah-kisah Adam alaihissalam, yakni kisah Nabi Adam alaihissalam, bahawa ketika ia memakan buah daripada pokok itu, pokok khuldi, ketika mana Allah berfirman, wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu hampir kedua-dua ini dengan pokok, ya, pada pokok ini. Maka ketika mana Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Adam AS dan bahawa ketika ia memakan buah daripada pokok itu, perutnya bergerak-gerak untuk mengeluarkan sesuatu yang berat. Bila dia makan saja buah khuldi tadi, ataupun buah yang dilarang, maka perutnya bergerak-gerak. Padahal hal ini tidak terjadi pada makanan dalam syurga. Mana ada orang, mana ada makanan dalam syurga ni menyebabkan orang tumbuh air, tidak ada. Tetapi ketika mana makan buah yang dilarang tadi, maka perutnya bergerak-gerak dan hingga dia merasakan ingin mengeluarkan sesuatu. Ini hanya pada pokok yang dilarang itu. Oleh kerana itu, ia dilarangnya memakannya. Lalulah dia ini berpusing-pusing di dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk mengajaknya bercakap dengan Nabi Adam AS. Ia bertanya, apa yang kamu inginkan? Kata malaikat ini. Siapa orang Terengganu kata pamusi ketang dah. Mereka berpusing-pusing, berputar-putar. Maka Nabi Adam menjawab, aku ingin menghilangkan penyakit yang ada dalam perut aku.
katanya Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan pula kepada malaikat itu, katakan kepadanya, tempat apa yang engkau inginkan untuk membuangnya? Apakah di atas tikar, di atas bangku, di atas sungai, di bawah pohon rindang? Apakah engkau melihat di situ tempat yang baik, maka turunlah atas muka dunia. Nak buang kat mana dia kata? Atas dekat pokok ke? Kalau mu nampak di situ, maka turunlah kamu ke atas muka dunia. Maka dunia ini dikatakan diturunkan untuk membuang sesuatu yang hina, yang keji. Maka dengan itu menggambarkan bahawa dunia itu tidak dipandang tinggi, tidak dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat pelbagai kaum dipanggil. Amalan mereka seperti gunung yang tinggi. Antara kaum-kaum yang dipanggil, ada satu kaum amalan mereka hebat. Amalan mereka seperti gunung yang tinggi. Namun mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka. Para sahabat merasa hairan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendirikan sembahyang? Baginda menjawab, benar, mereka mendirikan sembahyang. Mereka berpuasa. Mereka mendirikan sembahyang, mereka berpuasa, bahkan mereka menghidupkan malam. Akan tetapi, ketika diperlihatkan kepada mereka sesuatu daripada keduniaan, namun mereka berebut. Kadang-kadang walaupun orang itu ahli tahajud, tapi kalau bab dunia dia berebut-rebut, dia ni jadi tamak, jadi rakus, jadi bakhil, maka membawa terhalang dia untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu khutbahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu berada di antara dua ketakutan, iaitu ajal yang ia redha tanpa diketahui apa yang Allah Ta'ala lakukan padanya, dan ajal yang kekal tanpa diketahui apa yang Allah Ta'ala tetapkan padanya. Oleh kerana itu, hendaklah hamba berbekal dari dirinya untuk dirinya, dari dunia untuk akhirat. Jadi takut kita ajal, kita tak tahu bila kita mati. Dan juga kita takut juga ajal, bagaimana dengan ajal kita? Adakah ajal kita ini kita mengakhirinya dengan sebaik-baik kematian? Maka oleh kerana itu dikatakan bahawa berbekallah kamu dari diri kamu sekarang ini untuk diri kamu akan datang. Maknanya dari dunia untuk akhirat kamu, dari hidup untuk matinya, dan daripada masa muda untuk masa tuanya. Dunia itu diciptakan untuk kamu, sedangkan kamu diciptakan untuk akhirat. Dunia diciptakan untuk kamu, diciptakan dunia supaya kamu duduk dalam atas muka dunia, dan kamu makmurkan dunia. Tetapi akhirat pula diciptakan untuk kamu. Maka tidak dapat tidak, keutamaan adalah akhirat. Sedangkan kamu pula diciptakan untuk akhirat. Demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya, setelah kematian tidak ada pilihan, dan setelah dunia tidak ada tempat kecuali syurga atau neraka. Syurga dan neraka saja tempatnya. Moga-moga kita ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa alaihissalam berkata, kecintaan kepada dunia tidak berkumpul dengan kecintaan kepada akhirat di dalam hati seorang mukmin, kata Nabi Isa. Kalau orang itu cinta akhirat, tidak cinta dunia. Kalau orang itu cinta dunia, tidak cinta akhirat. Dia tidak akan boleh berkumpul satu dalam hati seorang mukmin, sebagaimana api tidak boleh berkumpul di dalam air dalam sebuah bekas. Begitulah. Sebagaimana api tidak berkumpul pada air dalam sebuah bekas,
Dan begitulah dalam hati, bekas hati kita tak boleh duduk. Cinta dunia pun ada, cinta akhirat pun ada, tidak akan berlaku. Siapa yang cinta dunia, maka tidak cinta akhirat. Siapa yang cinta akhirat, maka tidak cinta ia akan dunia. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa seseorang tadi kena mengutamakan akhirat daripada dunia. Diriwayatkan pula bahawa Jibril AS berkata kepada Nabi Nuh AS, wahai Nabi yang paling panjang umur, bagaimana anda mendapati keduniaan? Siapa Nabi yang panjang umur? Nabi Nuh AS. Katanya 1000 tahun umurnya itu. Antaranya dikatakan Nabi Nuh AS umurnya panjang. Maka apa pandangan kamu tentang dunia? Kata Jibril AS kepada Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh menjawab, seperti rumah yang memiliki 2 buah pintu. Ada 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Aku masuk daripada salah satunya dan keluar pada pintu yang satu lagi. Inilah gambaran dunia. Tak ada apa, binasa gitu je. Hanya sekadar tempat lintasan saja. Ataupun sekadar tempat masuk keluar belah sana. Maknanya walaupun hidup 1000 tahun. Sedangkan akhirat itu kehidupannya lebih lagi berpanjangan. Selain daripada itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap keduniaan. Yang ini berhati-hatilah terhadap dunia kerana ia lebih banyak menipu daripada Harut dan Marut. Maknanya diingatkan agar supaya berhati-hati dengan dunia. Bila dapat dunia banyak, jangan terlalu gembira sangat sampai lupa kepada Allah. Dan bila hilang, jangan terlalu duka cita sangat sampai putus asa, kecewa dan seumpamanya. Al-Hasan berkata bahawa pada satu hari Rasulullah SAW menemui para sahabat. Maka baginda bertanya, apakah di antara kamu yang ingin agar Allah Ta'ala menghilangkan butanya dan menjadikannya dapat melihat? Ketahuilah orang yang mencintai dunia dan sangat berangan-angan terhadap dunia. Kalau boleh nak memiliki ini, nak mendapat banyak ni dan seumpamanya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hatinya buta menurut kadar kecintaannya. Semakin tinggi cinta dunia, semakin banyaklah setinggi butanya pada akhirat. Akan tetapi barang siapa yang bersifat zuhud terhadap dunia, dia bersifat zuhud, yakni dia tidak tamak kepada dunia, dia merasa cukup kepada dunia yang diberi dalam waktu yang sama. Kalau diberi lebih oleh Allah Ta'ala, dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang bersikap zuhud terhadap dunia dan tidak berangan-angan terhadap dunia tadi, Allah Ta'ala memberi ilmu kepada dia. Bahkan Allah Ta'ala beri ilmu tanpa pembelajaran. Ilmu tanpa belajar dan petunjuk tanpa proses pencarian. Ni nak bagi tahu bila berjaya membuang dunia. Bila dah berjaya membuang dunia, Allah campakkan ilmu di dalam hati. Bahkan Allah memberi dia petunjuk kepada dia. Dalam keadaan dipermudahkan amal dan segala urusan. Ketahuilah, setelah kamu akan ada satu kaum yang tidak menegakkan kekuasaan kecuali dengan pembunuhan. Ingat, satu hari nanti akan ada satu golongan yang nak kekal kuasa dia, nak menegakkan kekuasaannya, lalu dia melalui jalan pembunuhan. Jangan maknanya nak kekal kuasa. Kadang-kadang kalau pemimpinnya nak kekal kuasa, dia sanggup membunuh rakyatnya. Contoh, ini contoh saja. Ataupun kerana seseorang, maknanya majikan kerana dia nak kekalkan kuasanya, dia sanggup menzalimi orang bawah dia. Dan begitulah. Dikatakan bahawa setelah maknanya akan datang ada satu kaum yang
Ada satu kaum yang tidak menegakkan kekuasaan kecuali dengan pembunuhan dan juga kesombongan. Tidak menggunakan kekayaan kecuali dengan kebanggaan dan kebakhilan. Dunia hanya sekadar, kekayaan hanya sekadar kebanggaan saja. Yang dicarinya begitu. Dan tidak mempersembahkan kecintaan kecuali disembahkan kepada hawa nafsu. Tidaklah dia ikut, dia menghambakan diri kecuali pada hawa nafsunya. Ketahuilah, barang siapa di antara kamu yang mengalami hidup pada zaman itu. Siapa yang duduk di zaman itu? Zaman apa? Zaman orang nak menegakkan kuasa dengan pembunuhan. Dan juga kesombongan. Dan dikatakan bahawa setelah kamu akan ada satu kaum yang tidak menegakkan kekuasaan kecuali pembunuhan dan kesombongan, tidak menggunakan kekayaan kecuali dengan kebanggaan dan kebakhilan, dan tidak mempersembahkan kecintaan kecuali mengikut hawa nafsu. Ketahuilah, barang siapa di antara kamu yang mengalami hidup pada zaman itu. Siapa yang hidup di zaman itu, apa yang dia nak buat? Dia kena bersabar di atas kefakiran. Dia kena sabar di atas fakir. Kefakiran. Biarlah dia fakir, dia kena sabar daripada dia mendapat sesuatu dengan mengikuti hawa nafsu. Maka pada siapa yang ada di zaman itu, maka hendaklah dia bersabar terhadap kefakiran. Ia menguasai kekayaan tetapi tidak mengizinkan darinya kecuali keredaan. Ya, kekayaan, kekuasaan milik Allah. Tapi Allah tak suruh kita cari kekuasaan. Dan Allah tak suruh kita bersungguh-sungguh mencari kekayaan. Kecuali Allah Ta'ala suruh kita bersungguh-sungguh mencari keredaan. Keredaan Allah Ta'ala. Maka tiadalah yang dikehendaki oleh Allah kecuali keredaan Allah. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikannya pahala 50 siddiqun. Orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dunia ini bahaya. Sampai satu peringkat dunia ini, apabila saja nak kekal kepada dunia, dia masuk dengan kekayaan ke, ataupun kekuasaan ke, ataupun apa saja. Katanya pengarang kitab kita ini, Imam Al-Ghazali kata, kalau sampai kamu di zaman itu, hendaklah kamu ini sabar di atas kefakiran, kesusahan. Dan siapa yang sabar, dia dapat pahala 50 siddiqun. Orang yang benar dengan Allah dan Rasul. Pada satu hari, Nabi Isa AS ditimpa hujan lebat, guruh dan juga petir. Lalu ia mencari tempat berlindung. Tiba-tiba pandangannya jatuh pada sebuah khemah yang terletak di tempat yang jauh. Tiba-tiba dia nampak ada khemah yang jauh. Ia datang kepada khemah tersebut. Tetapi tiba-tiba dia melihat seorang perempuan ada di dalam khemah tadi. Ia pun pergi dari situ. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa pun pergi dari situ. Tiba-tiba ia menemui sebuah gua di kaki gunung. Bila jumpa gua di kaki gunung, ia datang kepadanya, tetapi di situ dia pergilah tempat dekat gua tadi, tapi di situ ada seekor singa. Ada seekor singa. Lalu dia mengangkat tangannya dan dia berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, Engkau menciptakan bagi setiap sesuatu tempat berlindung. Tetapi Engkau tidak menjadikan tempat berlindung untuk aku, kata Nabi Isa AS. Jadikan setiap sesuatu ada tempat berlindung, tapi Engkau tak jadikan aku tempat berlindung. Lalulah kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa AS, tempat berlindungmu adalah rahmat aku. Kasih sayang Allah. Pada hari kiamat kelak, aku menikahkan engkau dengan para bidadari yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri.
Aku memberi makan dalam pesta pernikahanmu selama 4,000 tahun. Ini dalam syurga lah. Majlis nikah 4,000 tahun. Maknanya ini majlis nikah di dalam syurga. Siapa? Nabi Isa AS. Yang lama satu harinya itu. Lama satu hari itu lama mana? Lama satu hari mengikut umur dunia. Start daripada dunia diciptakan sampai dunia kiamat baru satu hari. Maknanya panjangnya itu Allah Ta'ala jadikan. Dan lama mana? 40 hari majlis pernikahan. Pernikahan dengan siapa? Pernikahan dengan wanita-wanita syurga, bidadari-bidadari syurga. Aku memerintahkan para penyeru untuk memanggil. Di manakah orang-orang yang zuhud di atas muka dunia? Di manakah orang yang zuhud di atas muka dunia? Yakni orang yang tidak cintakan dunia di dalam hati mereka tadi semasa hidup di atas muka dunia. Maka mana-mana yang zuhud ketika duduk atas muka dunia, Allah Ta'ala kata, hadirilah perkahwinan orang yang zuhud di dunia. Siapa? Isa ibn Maryam, Nabi Isa AS. Sementara itu, Nabi Isa ibn Maryam berkata, apa kata Nabi Isa? Celakalah pemilik dunia. Binasalah pemilik dunia. Bagaimana ia mati, meninggalkan dunia dan segala isi. Dia mati habis, dia tinggal dunia banyak macam mana pun dia tinggal belaka. Akhirnya baru dia sedar bahawa dunia menipunya, bahkan dunia menghinanya. Tetapi ia mempercayai dan meyakini. Binasalah orang-orang yang tertipu. Binasalah orang-orang yang tertipu. Bagaimana diperlihatkan kepada mereka apa yang mereka benci. Dipisahkan daripada mereka apa yang mereka cinta. Dan didatangkan kepada mereka apa yang mereka janjikan. Maknanya bukanlah sedap sangat dunia ini. Kadang-kadang apa dia dunia? Dunia ni tempat orang yang tertipu daya. Tempat dunia ni dia akan tengok sesuatu yang dia benci. Dan dunia ni juga memisahkan sesuatu yang dia kasih. Apa-apa yang dikasih dan didatangkan kepada mereka apa yang telah dijanjikan. Celakalah orang-orang yang bercita-citakan keduniaan dan melakukan kejahatan. Kerana kelak nanti akan diperlihatkan akan dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa pula. Kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, tidaklah bagimu ada tempat bagi orang-orang yang zalim. Tidaklah bagimu ada tempat bagi orang-orang yang zalim. Sebab bagimu bukanlah tempat yang darinya keluar cita-cita kamu. Dan berpisah darinya akalmu. Ia ada seburuk-buruk tempat kecuali orang yang beramal. Jadi dikatakan bahawa dunia ni bukan tempat kita bercita-cita. Nak begini, nak hebat, nak gini, nak dapat nikmat ini. Tetapi dunia itulah seburuk-buruk tempat kecuali dia adalah orang yang beramal. Kalau dia orang yang beramal, maka ia adalah sebaik-baik tempat. Wahai Musa AS, aku mengawasi orang zalim, kata Allah, sehingga mengambil kebaikan darinya untuk orang yang dizaliminya. Katanya Allah, wahai Musa, aku ini tengok orang zalim. Akhirnya orang zalim tadi diambil bahagian dia, diberi kepada orang yang dizalimi. Dunia ni tempat apa? Tempat tipu menipu, tempat zalim menzalimi, tempat maknanya sesuatu yang penuh angan-angan sahaja. Itulah dunia. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ia membawakan untuknya sejumlah harta daripada Bahrain. Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Abi Jarrah bawa
ia membawakan untuknya sejumlah harta daripada Bahrain. Ini siapa? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah bawa harta serah pada Nabi. Harta ni ambil di negara Bahrain. Lalu orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Bila datang Abu Ubaidah, dengar, oh Abu Ubaidah datang akan bawa harta yang banyak ni katanya. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka menyempurnakan sembahyang subuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selepas sembahyang subuh selesai, maknanya sembahyang solat subuh dah habis dah, mereka pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat mereka, baginda pun tersenyum dan bersabda, aku mengira kamu mendengar Abu Ubaidah dia bawa sesuatu ni daripada Bahrain ni. Mu datang ramai-ramai ni, tahu maknanya tujuan apa? Hanya aku nak bagi tahu pada kamu, aku dengar Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ni ada bawa harta yang banyak daripada Bahrain. Kata ya Rasulullah, kami datang ni sebab kami dengar Abu Ubaidah bawa harta banyak ni. Berbahagialah dan berharaplah akan apa yang membahagiakan kamu. Berbahagialah kamu dan mengharapkan sesuatu yang mendatangkan bahagia kamu. Demi Allah, tiada kefakiran yang lebih aku khawatirkan atas kamu daripada datangnya dunia. Tiada kekhawatiran yang paling aku khawatir kepada kamu kecuali apabila datangnya dunia kepada kamu. Sebagaimana ia datang kepada orang-orang yang sebelum dari kepada kamu. Kepada umat Nabi-Nabi terdahulu, sehabis hartalah mereka berlumba-lumba mengejar untuk mendapatkannya, sebagaimana mereka berlumba-lumba memperolehinya, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi bimbang. Dikata antara aku khawatir kepada kamu apabila dunia datang kepada kamu. Umat-umat terdahulu bila diberi dunia, mereka berebut-rebut, berbalah dan seumpamanya, akhirnya Allah Ta'ala membinasakan semuanya sekali. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sangat aku khawatirkan atas kamu adalah Allah keluarkan untuk kamu daripada keberkatan bumi. Bimbang katanya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, aku bimbang kepada kamu apabila keluarlah kamu, dalam hati kamu hilang keberkatan, ataupun Allah Ta'ala keluarkan daripada kamu keberkatan dunia. Dunia ni ada berkat juga. Dunia yang tidak melalaikan. Tapi dunia yang melalaikan kepada Allah, itu dipanggil dunia yang binasa. Apakah keberkatan dunia? Keberkatan dunia adalah perhiasan dunia. Selain itu, baginda pernah berpesan, jangan kamu menyibukkan hati kamu dengan mengingati dunia, katanya Rasulullah. Jangan sibuk. Tetapi mengingatkannya adalah lebih utama daripada menjauhkannya. Baik kita menjauhkan dia. Nak ingat tak ada masalah, tetapi jangan sampai melupakan kita, menyibukkan hati kita daripada mengejar dunia. Amma Ibnu Sa'id meriwayatkan bahawa Nabi Isa AS pernah melalui sebuah kampung. Lalu sebuah kampung, tiba-tiba ia mendapati penduduknya mati bergelipangan. Nabi Isa berjalan, tiba-tiba tengok penduduk kampung mati bergelipangan. Mati bergelipangan di halaman rumah, di hadapan rumah. Dan ada yang setengah tadi di jalan-jalan. Kok sakit COVID kok, bukan. Maknanya, jadi penduduknya bergelipangan mati. Sampai tengah jalan pun ada mati. Nabi Isa AS lantas berkata, wahai Hawariyun, mereka mati kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mati bukan kerana itu, maka mereka saling menguburkannya. Mati tepi jalan gitu, orang ada cara. Kenapa? Kerana mati mereka itu adalah kerana duk sibuk-sibuk mengejar akan dunia. Wahai Ruhullah, kami ingin tahu khabar tentang mereka, orang bertanya.
Ia lantas memohon kepada Allah, lalulah Allah mewahyukan kepadanya. Jika macam mana nak buat? Jikalau malam tiba, panggillah mereka, maka mereka akan menjawab panggilan kamu. Maka ketika malam itu tiba, ia naik di tempat yang tinggi, kemudian dia memanggil, wahai penduduk kampung. Ada cerita dia panjang ni, tapi kita sambung akan datanglah. InsyaAllah sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.